Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Muhammad Alfian dalam berita hari ini. Kebelakangan ini, program kesukaraan telah banyak dijalankan di negara kita ini. Jadi, pihak berita hari ini telah menjemput beberapa tetamu untuk ditemuduga dalam membahaskan aktiviti-aktiviti program kesukaraan yang sering dijalankan. Di dalam talian bersama saya sekarang adalah Encik Yuwarajan sebagai seorang penasihat sukarelawan, Encik Muhammad Asnawi sebagai seorang pengurusi sukarelawan, Encik Haris Kiran sebagai seorang naib pengurusi sukarelawan dan akhir sekali adalah Encik Muhammad Faizwan sebagai setiausaha sukarelawan. Soalan pertama saya adalah untuk Encik Yuwarajan. Sebagai seorang penasihat, kita sedia maklum bahawa tujuan utama program kesukarelaan dijalankan adalah untuk membantu masyarakat dan komuniti. Jadi, pada pendapat Encik, adakah program-program kesukarelaan yang dijalankan tersebut berkesan dalam membantu masyarakat? Dan boleh tak Encik memberikan sebab jika Encik mengatakan bahawa program-program tersebut berkesan dalam membantu masyarakat? Terima kasih Encik Alfian kerana bertanya salah satu soalan yang baik. Daripada perspektif saya, ini adalah satu soalan yang hipotetikal. Hal ini kerana ia keseluruhannya bergantung kepada organisasi yang menganjurkan program sukarelawannya. Jadi kita tidak boleh terus menjawab secara ya atau bukan. Jika kalau mereka berniat positif untuk menganjurkan program itu sebagai satu alat yang berkesan untuk masyarakat, ia akan memanfaatkannya. Sebaliknya, jika motif program sukarelawan hanya untuk penarikan sosial, maka ia adalah tidak bergunalah. Terima kasih Encik Yuwaraja atas jawapan anda sebentar tadi. Soalan kedua saya adalah untuk Encik Asnawi. Sebagai seorang pengurusi, anda memegang banyak tanggungjawab dan amanah. Boleh tak Encik berikan beberapa aktiviti yang sering dijalankan dan apakah manfaat yang kita boleh ambil dari program-program tersebut? Terdapat beberapa aktiviti yang kami jalankan, iaitu yang pertama ialah membantu mangsa-mangsa banjir. Yang kedua pula ialah membersihkan kawasan-kawasan yang mempunyai banyak sampah. Yang ketiga pula ialah memberi keperluan kepada gelandangan ataupun masyarakat yang kurang berkemampuan. Jadi antara aktiviti yang kami jalankan, yang kami sering jalankan ialah memberi keperluan kepada gelandangan ataupun masyarakat yang kurang berkemampuan lah. Lagi-lagi pada pandemik COVID-19 ni kan. Jadi banyak yang dibuang kerja, yang tak dapat kerja, yang ada bisnes pun tak dapat mengawal keuntungan. Jadi kami menjalankan aktiviti ni atau program ni untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Jadi kadang ada masyarakat yang mempunyai keluarga tapi suami tak ada kerja. Dan kadang ada juga yang mempunyai keluarga tapi anak ramai. So jadinya benda tu yang tak ada kerja tu menyebabkan mereka akan menanggung beban lah untuk membayar kereta, membayar rumah, bil air, bil api kan. So jadinya kami menjalankan program ni untuk sesuai dengan keadaan musim. So manfaat yang kami dapat menjalani program ni ialah kita perlulah saling membantu antara satu sama lain. Walaupun kita berbeza kaum, berbeza agama, berbeza warna kulit dan berbeza umur kan. Jadi kita salinglah membantu antara satu sama lain sebab kita kan duduk di dalam satu Malaysia. Satu Malaysia ni banyak kaum dan bangsa. Jadi kalau kita nak kuatkan lagi perpaduan, kita salinglah tolong antara satu sama lain supaya Malaysia lebih harmoni orang kata kan. Okay, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Asnawi atas penerangan anda sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada naib pengurusi iaitu Encik Haris. Pada pendapat anda, adakah tenaga kerja untuk program sukarelawan ini sentiasa mencukupi atau sebaliknya? Dan boleh tak Encik berikan sepatah dua kata kepada mereka yang menonton berita ini supaya mereka lebih berminat untuk menjadi seorang sukarelawan? Pada pandangan saya memang tidak mencukupi kalau kita tengok dari skala yang besar. Terutamanya pada masa kini yang banyak orang telah mengalami kesukaran kerana COVID ya. Sebab lagipun banyak orang menginginkan ganjaran sebagai balasan mereka membuat aktiviti kesukarelawan itu.
faktor itu sendiri yang bertentangan dengan konsep kesukarelawan. Sebab konsep kesukarelawan bermaksudnya membuat pertolongan dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan. So sebab itu banyak orang memang tak nak buat aktiviti kesukarelawan ini. Dan kepada adik-adik dan remaja yang berada di luar sana, saya ingin mengalu-alukan kamu semualah untuk menyertai program kesukarelawan. Tak kisahlah di mana-mana pun, saya amat mengalu-alukan kamu menyertai program kesukarelawan supaya masyarakat dapat ditolong dan masa depan adik-adik sendiri bersinar dengan lebih cerah. Kerana manusia seharusnya tolong sesama sendiri untuk mewujudkan dunia yang aman dan harmoni pada masa hadapan. Oleh itu saya berharap sangat yang adik-adik dan remaja di luar sana akan menyertai. Tidak kisahlah di mana pun, adik-adik dapat bertolong akan masyarakat ini supaya masa depan anda amat cerah dan bahagia. Baiklah, terima kasih Encik Haris. Saya harap dengan sepatah dua kata yang beliau beri sebentar tadi, lebih ramai yang ingin menjadi seorang sukarelawan. Soalan terakhir saya adalah untuk Encik Faizwan, iaitu bagaimanakah program kesukarelawan ini boleh membantu masyarakat dan dari segi apa? Bagi saya, program sebegini dapat memberi pengalaman kepada remaja untuk merasai aktiviti kesukarelaan dan mereka dapat memahami cara-cara menyelesaikan masalah pada masa akan datang. Terlibat dalam aktiviti kesukarelaan yang biasanya menyeronokkan dapat membolehkan remaja berkongsi pengalaman, kemahiran dan bakat antara satu sama lain. Mereka juga mampu memupuk semangat dan kualiti kepimpinan di kalangan sukarelawan. Remaja juga dapat menjadikan silaturahim di kalangan masyarakat dan komuniti setempat. Selain itu, mereka dapat juga mengurangkan peluang remaja yang terlibat dalam aktiviti sukarela terjerumus dalam aktiviti berisiko tinggi seperti pergaulan bebas yang akan menimbulkan maksiat. Terima kasih Encik Faizwan atas penerangan anda sebentar tadi. Seterusnya, Pantai Batu Manikar antara tumpuan para pelancong di Labuan. Bagi mengekalkan kecantikan dan kebersihan pantai tersebut, 100 sukarelawan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan Ahli Puspanita dan Komuniti Labuan menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial masyarakat CSR. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan Datuk Seri Sarifuddin Kasim, memandangkan Labuan menjadi destinasi tumpuan para pelancong sama ada dari dalam maupun luar negara, kawasan pantai dan sekitar pulau tersebut perlulah sentiasa berada dalam keadaan bersih. Aktiviti gotong royong haruslah disemai dan dipraktikkan, seterusnya menjadi budaya dalam kalangan masyarakat. Dapat mewujudkan satu kumpulan sukarelawan untuk melaksanakan program ini secara berterusan. So jadi dengan cara tersebut bukan saja pantai ini, tapi saya ingat di tempat-tempat lain juga kita dapat mengekalkan kebersihan di laut. Kita tahu bahawa Labuan pada masa ini memang sebuah pulau yang bersih, tapi ada tempat-tempat tertentu yang kita perlu beri perhatian kerana pada saya kebersihan ini adalah satu daripada tarikan pelancongan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.